Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di Dialog Anak Muda Astro Awani dan kali ini anda bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kerana sudi menonton Astro Awani pada ketika ini. Dan kepada anda yang sedang menonton kami di YouTube, jangan lupa untuk subscribe untuk terus ikuti perkembangan di Astro Awani. Baiklah. Baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentangkan Belanjawan 2025 dan pastinya yang menarik minat dialog anak muda. Setiap kali perbincangan pastinya kita akan sentuh tentang gaji minima dan antara yang dibincangkan oleh Perdana Menteri ialah kadar kenaikan gaji minima dari RM1,500 hingga RM1,700 dan ini akan dilaksanakan pada 1 Februari 2025 yang kira-kira kita nak masuk tahun baru lebih kurang lagi 2 bulan dan pelaksanaannya insya-Allah lebih kurang 3 bulan lagi lah. Dan kepada majikan yang mempunyai kurang dari 5 pekerja, ia akan dilaksanakan pada Ogos 2025 dan pastinya bila sebut tentang kenaikan gaji minimum ini merupakan berita baik buat sesetengah pihak, tetapi mungkin ada majikan yang garu kepala. Macam mana ni nak pastikan mereka mampu dan bersedia untuk membayar sekurang-kurangnya RM1,700 kepada pekerja mereka. Jadi, untuk membincangkan tentang hal ini, elok terus saya perkenalkan barisan panel kita. Pada hari ini di sebelah saya ialah Nur Sadanirah, anak perempuan Anwar, iaitu Contract Management Executive. Ya, Sadan. Terima kasih sebab datang ke Dialog Anak Muda ya. Okey, dan di sebelah sana ialah Nur Rahim Nasir yang merupakan aktivis belia. Rahim, terima kasih. Terima kasih. Dan di sana ialah Lin Jin, Ahli Parlimen Belia Malaysia WPKL. Lin Jin, selamat datang ke Astro Awani. Dan di sebelah Lin Jin ialah Sharman Shah Sharin, iaitu Pegawai Program Arus Akademi, Shah. Dan di sebelah Shah seterusnya ialah Nadilah Muhammad Yusof, pelajar Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Nadilah, kita jumpa lagi. Itulah, jumpa lagi. Hari itu di tempat sukan, kali ini di studio pula. Baik, okey. Tentang kenaikan gaji minimum RM1,700. Kita nak tanya pandangan anda semualah, tapi saya mulakan dengan Sadan dululah. Apa pandangan Sadan? Bagi pendapat saya, ini merupakan satu berita yang baik, khususnya buat anak-anak muda yang sebelum ini mereka hanya menerima gaji minimum sebanyak RM1,500, tapi dengan adanya kadar peningkatan sebanyak RM200, meskipun itu adalah bagi sesetengah pihak mungkin amountnya adalah sedikit. Tapi kita juga percaya bahawa ada sesetengah pihak juga, khususnya anak-anak muda yang tinggal di kawasan ibu kota yang memiliki komitmen yang tinggi. Ini juga memberi satu sepertinya sinar harapan lah buat mereka dengan kadar kenaikan ini. Tapi bagi pendapat saya lah sebagai seorang pekerja juga di sebuah syarikat, dan apa yang saya boleh katakan, biarlah peningkatan ini bukan sekadar hanya di tahun ini sahaja ataupun di tahun yang akan datang, tapi memastikan kerajaan sendiri juga boleh melancarkan sesuatu bagaimana untuk membantu anak-anak muda, khususnya meskipun dengan kadar peningkatan sebanyak RM200, tapi kita percaya bahawa anak-anak muda juga mereka ada komitmen ataupun lifestyle yang semakin hari dikatakan semakin meningkat dan berubah dari segi kos sara hidup, dari segi pendapatan mereka sendiri. Dan apa yang boleh saya ungkapkan adalah peningkatan ini bukan hanya di sini saja, tapi kita melihat kepada bagaimana keperluan anak-anak muda khususnya di masa-masa yang akan datanglah. Bagaimana mereka, how they want to survive untuk hari-hari yang ke depan. Begitu. Bila Sadan dah sebutkan tentang kos sara hidup kan, saya terfikir yang RM1,700 untuk mereka yang berada di bandar, bekerja di bandar, dan RM1,700 untuk mereka yang berada di luar bandar pastinya berbeza. Kalau sini sewa rumah je lain, di luar bandar harganya lain pula. Pandangan Rahim macam mana? Betul. Saya kalau nak komen mengenai dengan gaji minimum ni memang dah lama dah. Dia kan akan naik secara berperingkat daripada mula-mula tak salah saya 1,200 and then kemudian 1,500 dan kemudian 1,700. Tapi nak membezakan antara luar bandar dan juga di bandar memang banyak beza sebab kalau kita lihat rumah sewa di luar bandar mungkin harganya lebih murah. Kalau rumah teras 2 tingkat, dulu saya pernah masa zaman saya belajar, saya sewa rumah 2 tingkat rumah teras bersama rakan-rakan saya. Harganya hanyalah RM700 sebulan untuk 2 tingkat. Itu di Raub Pahang lah. Tapi bila kita nak
tengok di kawasan bandar, mungkin harganya mungkin mencapai 2,000 ke 2,500. Jadi kalau nak lihat kepada peningkatannya, mungkin walaupun tak banyak tapi still adalah. Tapi nak membezakan di luar bandar lagi senang, tapi di bandar gaji 1,700 tu still di baras yang rendah lah. Ya, pandangan Lin Jun pula macam mana? Adakah setuju dengan Rahim? Saya setuju dengan pandangan dia sebab apa? Macam golongan belia ni, kalau sekarang dia orang nak cari kerja, dia orang lebih prefer carikan kerja yang ada datang dengan rumah sewa supaya boleh membantu dia orang untuk meringankan dia punya kos. Dan some yang juga ada bagi makanan dan dia akan mengurangkan kos dengan banyak lah. So, supaya yang kerja dekat bandar ni pun dia dapat macam cukup lah dengan gaji minimal ke. Maksudnya ditawarkan gaji dan ada kira allowance lain jugalah, ada allowance lain juga. Okay. Tapi kalau kita fikir dari sudut majikan, itu pun kira kos juga. Lebih baik mereka naikkan gaji kepada RM2,000. Tapi itu akan membuatkan majikan rasa, oh ini terlalu banyak perlu dibayar kepada satu-satu pekerja. Apa pandangan Syah? Bagi saya, pertama sekali saya nak lihat kepada respon dululah. Bila pengumuman belanjawan ni diumumkan, saya boleh kategorikan kepada 3 respon lah yang dulu kita dapat. First, ada golongan yang bersetuju kerana ini adalah satu permulaan yang baik. Dan kedua, ada golongan yang tidak bersetuju kerana dia cakap benda ni akan meningkatkan harga barang dan juga akan menyebabkan pasaran luar untuk tergugat lah. Yang ketiga adalah golongan yang rasa ini tak cukup. Kita perlu naikkan lagi. So bagi saya, perkara-perkara ini membentuk daripada apa yang kita percaya. Untuk majikan sendiri bergantung kepada macam mana kita nak lihat situasi ataupun macam mana majikan itu menjayakan ataupun menyampaikan maklumat kepada syarikat. Dan pastinya bagi saya bukan semua syarikat terkesan untuk kenaikan gaji minimum ini. Dan perkara-perkara ini ramai yang masih tidak tahu tentang bukan semua syarikat yang terkesan, namun tekanan daripada golongan yang berpendapatan tengah tinggi. Sebab dia cakap starting untuk kerja dah 1,700. Macam mana pula dengan kita? Takkan beza kita dengan yang tidak berkemahiran hanya mungkin 3 atau 400. So ini adalah tekanan ataupun respon yang dihadapi oleh dari pihak majikan lah bagi pendapat saya. Ya, dan baru ni ada menteri yang menyatakan jangan ambil kesempatan RM1,700 ini untuk samaratakan kepada semua sebab kena ambil kira kemahirannya, pengalaman dan juga kelayakan mereka dari sudut akademik. Apa pandangan Nadilah pula? Okey, bagi saya sendiri, sebab kalau kita semua maklum, kita ada dasar gaji progresif kan? Dan saya sebagai graduan yang orang kata baru sahaja selesai belajar, of course saya nak cari kerja yang setimpal dengan apa yang saya dah belajar. Dan saya percaya macam dalam dasar gaji progresif kita boleh lihat kebanyakan sektor memang dah ada orang kata minimum requirement untuk berapa gaji yang patut diorang terima. Tapi kita tak boleh lupa juga sebab 1,700 ni bagi saya akan lihat daripada aspek SME ataupun daripada majikan yang maybe ada employees yang mungkin dalam 5 ke 10 orang. Kalau perubahan tu mendadak as in like 500 perbezaannya, diorang akan terkesan. Tapi kalau dalam 200 ni kita boleh lihat juga ada juga tadi point yang disentuh macam akan meningkatkan sebab Malaysia terkenal dengan low labour cost, right? So bagi saya itu sangat penting sebab kita nak juga jaga foreign investment kita. Dan saya sebagai future graduate, saya akan tengok jugalah, saya ada kualifikasi yang lebih tinggi. Jadi saya pastinya nak gaji yang setimpal dengan saya letakkanlah contoh macam dalam dasar gaji progresif, engineer contohnya dalam 2,500 ke atas. Jadinya bukan minimum wage ni bagi saya bukanlah orang kata setara dengan quality entry requirement untuk gaji lah. Itu pendapat saya. Okey, bagaimana kalau orang kata untuk timba pengalaman, first job, accept saja ataupun terima sahaja RM1,700 ni walaupun dah ada ijazah dalam profession ataupun bidang yang tertentu, contohnya engineering ataupun computer science. Apa pandangan anda kalau majikan kata ini ambil sebagai pengalaman? Kalau saya secara peribadi, saya merasakan ya kita golongan belia ataupun future graduates, kita tak boleh orang kata demand sangatlah.
Tapi kita kena tahu kat mana nilai kita. Sebab secara jujurnya kos pengajian di Malaysia pun kita dah ada subsidi. Tapi kita boleh lihat juga satu sudut lain, mungkin graduan yang overseas. Diorang dah tahu berapa nilai mereka di luar negara dan mereka kembali semula ke Malaysia. Saya dah pastinya diorang dah ada satu expectation lah. Dan saya rasa rata-rata di sini juga sudah bekerja. Mungkin kalian juga sudah ada pengalaman macam mana your first starting pay untuk your career tu dah ada satu standard, and bila contoh kita nak ada career growth, kita mesti expect yang lebih jugalah. Itu pendapat saya. Kita pastinya ada perancangan tertentulah bila nak bekerja kan. Okey, siapa di sini yang pada awalnya ada pengalaman bekerja dengan gaji yang rasa tak setimpal dengan kelayakan? Ada pengalaman masing-masing? Boleh saya tambah sikit okay, apa yang Nat cakap tadi berkenaan dengan gaji untuk graduan. Mungkin di sini kita perlu clearkan dulu bahawa kebanyakan graduan yang rata-ratanya kalau kita cakap bachelor degree ataupun ijazah sarjana muda, dia tidak akan terkesan sangat dengan 1,700 ini. Kerana kelayakan untuk 1,700 ni adalah yang untuk tidak berkemahiran, iaitu selalunya lepasan SPM, iaitu 1,700 lah dia dapat. Dan kembali kepada Hawa punya respon tadi yang berkenaan minat orang, adakah kita nak terima je kerja 1,700, bagi saya ini adalah salah satu signal untuk kita start memastikan anak muda ataupun pelajar-pelajar dah start mula nak bekerja dalam bidang formal. Sebab saya banyak bekerja dengan kanak-kanak dan pelajar lah. Dia orang rasa beranggapan bahawa bekerja adalah satu yang merugikan. Lebih baik saya buat bisnes, lebih baik saya jadi influencer, lebih baik saya jadi gamer. So bagi saya mentaliti anak muda ataupun pelajar sekarang dia dah terganggu sebab gaji kita dapat starting 1,700 ataupun 1,500. So ini adalah bagi saya langkah awal yang baik untuk memastikan mentaliti kita nak bekerja dalam sektor formal bermula daripada tahun 2025. Okey, baik. Dan rata-rata daripada kita pun dah sebutkan tentang permulaan kerja. Kebanyakan daripada kita lah setelah dah terima ataupun selesai degree ataupun ijazah sarjana muda, itu umur kita dah 22, 23 mula kerja dan pastinya dah mula nak kena cari rumah sewa sendiri. Tapi apa pandangan anda, sebab ada yang saya jumpa di Australian Workers Union, untuk mereka yang berumur 21 tahun ke bawah, dia ada beza-beza lah. Kalau contoh umur 16 tahun, 1 jam akan dapat lebih kurang $9. Kalau 17 tahun, $13 1 jam. 19 tahun, $20 1 jam lebih kurang. Dan umur 20, $23 1 jam. Itu mereka dah tetapkan mengikut umur. Dan bagi saya itu budaya yang mereka dah terapkan untuk ataupun galakkan rakyat mereka yang muda-muda ni untuk bekerja dari muda lagi. Kita kalau waktu belajar rasa duit tu memang sangat berharga lah kan. Apa pandangan anda tentang apa yang dilakukan oleh negara Australia ni? Siapa-siapa nak kongsikan? Saya respon kepada soalannya. Jadi kalau kita lihat macam seperti contoh di negara Australia, mereka mengikut tingkatan umur untuk bayar gaji. Tapi kalau nak dilaksanakan di Malaysia, ia adalah berkenaan dengan dasar. Jadi kalau contohlah, kalau kita lihat di Indonesia, mereka setiap provinsi ataupun setiap negeri mereka, daerah mereka, gaji minimum mereka adalah berlainan. Contoh di Jakarta mungkin gaji mereka adalah sekitar RM5 juta. Jadi mungkin sebab di sana ada di kawasan bandar, jadi gaji mereka lagi tinggi. Dan di kawasan contohnya mungkin di Bandung, di lain-lain yang mungkin kawasan luar bandar lah, gaji mereka adalah rendah sedikit. Jadi kalau saya nak respon kepada soalan tu, kalau kita nak laksanakan di Malaysia sebenarnya, saya mungkin kurang bersetuju. Baik. Sebab kita lebih tertumpu kepada kawasan bandar. Anak muda lebih suka untuk bekerja di kawasan bandar. Jadi saya ingin mencadangkanlah, mungkin kalau pihak kerajaan akan dengar, gaji di kawasan bandar seperti di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, JB dan sebagainya, mungkin adalah
tinggi lebih sedikit berbanding di kawasan luar bandar. Okey, baik. Maksudnya majikan yang berada di kawasan bandar ni perlu bersedia lebih sikitlah untuk mereka punya pekerja. Betul. Okey, Lin Jane, ada pandangan tertentu tentang dari segi majikan pula, persediaan mereka nak bayar lebih kepada pekerja? Dalam pandangan saya sebenarnya saya setuju dan tidak setuju. Okey, Kenapa saya kata macam tu? Sebab ada satu, majikan ni dia kena bayar lebih daripada kos caruman KWSP. Ya. Yang itu pun satu kos yang banyak selain daripada yang peningkatan 200 tu. Ya. So itu pun kos kalau dia nak ambil tu, baik dia tak like just fire all the people yang full time, dia ambil part time. Dia pun ada this kind of effort lah. Okey, pastinya dari sudut majikan ya, bila kita nak bayar lebih ni, kita pastinya akan bagi kerja yang lebih juga kepada pekerja, nak make sure setimpal dengan apa yang dibayar. Tapi kalau rasa tak mampu, akan ambil mereka bekerja sebagai sambilan saja, bayar pun ikut jam saja. Tapi kalau bayar diikut jam, mungkin tak adil untuk buat pekerja, ataupun dia depends on aturan sama ada majikan atau pekerja. RM1,700 di bandar. Okey, pandangan Sadan pula macam mana? Kalau mereka berada di bandar, RM1,700, kos pun semakin meningkat untuk masa-masa mendatang. Apa yang perlu dilakukan? Bagi pendapat saya lah, meskipun 1,700 itu, kalau seperti tadi Rahim ada katakan mengenai sewa rumah dan juga sewa bilik, kita boleh dapat lihat khususnya di kawasan Kuala Lumpur ataupun Lembah Kelang itu sendiri, seperti saya di kawasan Bangsar. Kalau kita melihat bagaimana ramainya anak-anak muda yang di mana mereka tertumpu di kawasan-kawasan yang busy, yang sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya, dan antara benda-benda yang penting adalah mereka mencari tempat tinggal, di mana kalau saya sendiri juga saya prefer mencari rumah ataupun tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja supaya kita lebih efisien dari segi masa dan juga penggunaan kenderaan dan sebagainya. Saya sendiri juga adalah seorang pengguna public transport, di mana meskipun dengan harga 1,700, kalau kita inginkan rumah sewa yang lebih murah, kita akan pergi jauh daripada tempat kita bekerja. Di mana ini akan memakan masa yang lebih lama untuk kita ke tempat kerja, dan juga ada hal-hal yang lain yang akan kita lalui dalam perjalanan dan sebagainya. Tapi apa yang boleh saya katakan, anak muda itu sendiri juga perlu bijak dalam mengurus keuangan mereka sendiri. Kerana saya percaya setiap anak muda juga memiliki komitmen. Sebab mungkin saya secara peribadi memiliki komitmen yang berbeza dengan peribadi yang lain, anak-anak muda lain. Sebab ada setengah anak muda mereka yang tinggal bersama dengan family, mereka perlu support keluarga mereka, dan ada juga anak-anak muda yang meskipun tinggal bersendirian, tapi mereka juga ada komitmen dari segi perbelanjaan. Kalau kita lihat zaman sekarang ni, boleh dikatakan semua orang memiliki insurans, bukan? Dan itu juga merupakan satu keperluan untuk kita yang dapat menjamin keperluan kita di masa hadapan, khususnya dari segi kesihatan, juga keperluan yang kita perlukan. Jadi dengan RM1,700 ini pada dasarnya tidaklah mencukupi, tapi itu melihat kepada bagaimana anak muda itu sendiri mengurus keuangan mereka dengan bijaklah, dan tidak terjerumus dengan tidak terjerumus dengan itu influence betul dengan hutang ataupun dipengaruhi dengan gaya hidup semasa pada zaman inilah. Itu dari saya. Okey, saya tertarik dengan apa yang Sada dah sebutkan, terutamanya tentang kos hari hidup, tentang gaya hidup, dan jangan terpengaruh untuk berhutang. Okey, bila kita sebut tentang berhutang, kita antaranya ialah tentang penggunaan kad kredit misalnya. Okey, dan alang-alang kita dah bercakap pun tentang gaji minimum, tentang pengurusan kewangan. Pada pandangan anda, adakah rata-rata anak muda di Malaysia ini pengurusan kewangan mereka lemah, ataupun tekanan kos hari hidup yang membuatkan mereka sukar untuk menguruskan kewangan mereka dengan baik? Pandangan anda, Lin Jane? Okey, dalam pandangan saya rasa cara diorang menguruskan duit sendiri itu penting, satu. Dan ada banyak yang belajar dari sekolah cara untuk apa semua tu menyimpan wang, dan tetapi kita pun ada satu ialah disebabkan kerana kos sara hidup yang tinggi mungkin di bandar dan sebagainya. So, saya rasa
cara diorang mungkin tidak efektif. Okay. So maybe diorang boleh guna cara lain, macam ada yang simpan ASMP, ada juga yang beli currency lain, atau ada juga yang beli gold, macam invest dalam gold. So itu pun cara-cara yang boleh bagi diorang untuk buat simpanan. Yang lebih efektif. Okey, Lin Jin dah kongsikan antara cara untuk kita nak grow ataupun kembangkan lagi kita punya duit lah, senang cerita, ataupun nak tingkatkan lagi kita punya finance ataupun kewangan. Pandangan Syah sendiri, sebab kalau difahamkan Aris Academy juga ada menyediakan program untuk membantu untuk pendidikan dari segi literasi kewangan. Okey, terima kasih Hawa. Betul, di Arus Academy kami mementingkan literasi keuangan. Kami mempunyai satu program yang dinamakan sebagai Fund for Life. So program ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun yang lalu, dan fokus utama program Fund for Life ini adalah memberikan literasi keuangan kepada pelajar dari start sekolah rendah lagi. Kita dah ajar. So dalam ini apa yang kami pentingkan adalah pelajar-pelajar atau murid dia tahu untuk menyimpan, menabung, melabur, dan juga bagaimana untuk memastikan kita tak dapat kena scam lah macam tu. So kalau nak cakap dari sudut tadi banyak yang cakap pasal kita perlu perbelanjaan, mengawal perbelanjaan dan bagaimana kita berbelanja, bagi saya sangat betul, kerana kebanyakan daripada murid-murid yang kami jumpa, diorang cakap diorang selalu terpengaruh dengan iklan. So kadang-kadang ada iklan yang betul, ada iklan yang tak betul. So di sini kami setiap peserta yang join program Fund for Life tu, kami memberikan mereka pelan kewangan darilah mula dan sampai untuk diorang mencapai sesuatu target mereka lah. So bagi saya sangat penting. Sebab kalau kita cakap 1,700 ke 2,000 ke 3,000 takkan pernah cukup. It's how you spend your money. Itu yang sangat penting lah bagi saya. Ya, berbalik kepada disiplin diri ya. Betul. Okey, Nadila sebagai seorang graduan juga, pandangan anda tentang, ialah berdasarkan pengalaman juga, adakah gaya hidup ni sebenarnya yang membuatkan kita kurang arif dalam menguruskan kewangan? Dan pandangan Nadila juga, adakah kita ni dah diberi kesedaran ataupun awareness tu, kita dah nampak merata tentang cara menguruskan kewangan kita? Pandangan Nadila. Secara peribadi, saya tahu ramai anak muda menggunakan BNPL, Buy Now Pay Later, instead of credit card, right? Kita semua ada beberapa aplikasi yang offer, even Shopee pun ada offer juga. Dan kita boleh lihat dekat situ ramai anak muda. Kalau kita mungkin tengok di beberapa aplikasi social media, kita nampak ya diorang ada masalah untuk bayar semula BNPL diorang. Dan dekat situ kita boleh lihat macam mana anak muda sekarang ni diorang mengejar satu trend kehidupan. Kita ada social media yang perlu orang kata keep updated lah kan. Dan dekat situ mungkin adalah salah satu kesilapan keuangan yang dibuat dalam usia yang muda bagi saya. Bukan sahaja setakat mengambil credit card personally, tapi bagi saya bila kita berhutang untuk memiliki barang yang kita tak mampu lagi, mungkin itu pun sedikit sebanyak akan menambah beban kehidupan lah. Dan saya ialah graduan yang sedang mencari kerja, saya merasakan gaya hidup individu ataupun sebagai seorang anak muda sangatlah penting kita fikirkan the consequences pada masa akan datang. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, ramai anak muda yang sudah diisytiharkan muflis dalam usia yang sangat muda. Betul. Dan kita boleh lihat juga pinjaman PTN yang baru-baru ni diumumkan sebanyak 430,000 yang tak bayar balik. Jadi saya rasa itu ialah isu yang sangat kritikal, yang di mana kerajaan pun sudah umumkan pelbagai inisiatif yang saya rasakan, dan mungkin masih lagi ramai lagi anak muda yang belum ada kesedaran untuk membayar semula pinjaman mereka dan sebagainya. Jadi kat sini kita sebagai anak muda, kita kena ada this one thoughts of mind yang saya rasa macam, adakah kita akan hidup sentiasa dalam berhutang? Ya. Okey, kita mungkin boleh cakap gaji minimum sikit. Tapi kita kena lihat sekarang kebanyakan sektor pekerjaan, diorang dah offer lebih, macam yang Syah mention tadi juga. 1,700 tu untuk qualification yang mungkin lepas SPM ataupun mungkin orang yang sedang
tak melanjutkan pelajaran dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan graduan yang kita dah tahu dah ada degree contohnya, kita dah tahu dia dah ada sijil-sijil yang tertentu. So, jadi kenapa masih lagi orang kata berada dalam situasi yang mengongkong diri mereka lah, as in like diorang terjebak dengan hutang. Baik. So itu salah satu yang kita kena wonder jugalah. Okey, apa yang Nadila sebutkan tadi ialah tentang sedar diri lah. Ya. Kesedaran diri. Adakah sebab kita di Malaysia ni kita tak cukup didedahkan lagi tentang cara nak menguruskan kewangan? Sebab kita selalu dengar, okey, harga barang mahal, gaji minimum rendah, naik 200 pun masih rendah, tak cukup-cukup. Adakah sebab kita tak dididik dengan sepatutnya untuk menguruskan kewangan kita? Pandangan anda? Okey, saya boleh mungkin nak menambahlah daripada apa yang nak cakap tadi. Dia sebenarnya nak memiliki kredikat ni tak ada masalah. Tapi masalah bila dia tak reti nak bayar hutang. Betul. Dia tak reti nak bayar hutang and then dia dapat bunga semua. So dia kemudian jadi muflis macam. Jadi bila saya sebenarnya kerja hakiki saya adalah sebagai seorang pegawai kepada ADUN. Jadi bila kita ada buatlah beberapa program literasi kewangan, kita dapat lihat pesertanya dalam golongan orang yang sudah berusia, umur dah lebih 50 tahun dan sebagainya. Jadi dari segi penyertaan anak muda ni, kalau kita lihat memang agak rendah. Mungkin mereka tak ada minat dan mungkin belum ada pengalaman, tak ada minat, and then mereka beranggapan mereka masih muda, tak ada banyak hutang, so okeylah, just spend apa yang mereka nak. Okey, bagi saya tentang kewangan ataupun apa-apa yang dilalui ialah berdasarkan pengalaman juga. Contohnya kalau dah bekerja, baru kita tahu, kena ada KWSP, kena ada insurans, lepas tu kena bayar LHDN lagi, kena bayar cukai, dan itu kos-kos tambahan yang kita tak nampak kalau kerja first time kan. Pertama kali nak bekerja, kita nampak, okey, gaji ni kita dapat bulat-bulat. Kita tak tolak-tolak yang lain lagi. Adakah di universiti juga kena ada satu subjek mungkin, sebab subjek ni bukan untuk kita exam dan dapat 4 flat, dapat A saja, tapi untuk masa depan kita. Adakah dalam sistem pendidikan kita pun kena ada satu subjek berkenaan pengurusan kewangan? Untuk kita nak kenal, okey, di Malaysia ni macam mana untuk melabur dengan baik? Di Malaysia ni macam mana untuk kita nak uruskan gaji kita dengan baik? Pandangan anda? Kalau di Universiti Kebangsaan sendiri, di Universiti Kebangsaan Malaysia, memang kita orang ada subjek yang dipanggil Citra. Di bawah tu ada macam subjek, sub-subjek lah, pengurusan keuangan dan sebagainya. Dari situ pun kita lihat macam pensyarah, juga ada ajar beberapa platform untuk melakukan pengurusan keuangan yang lebih baik lah. Tapi dekat sini kita kena lihat, mungkin saya rasa saya faham macam mana respon orang bila cakap naik 1,007. Orang tetap akan rasa macam tetap sikit. Benda tu tetap sikit. Macam masih lagi tak memenuhi kepuasan diri kan untuk capai. Orang kata dah berapa lama, dah berapa tahun kita teknologi dan sebagainya berkembang, tapi kita still stagnan dekat 1,007. Masih lagi bawah 2,000. Saya rasa bila Kerajaan Madani announcekan dasar gaji progresif, at first saya macam kenapa tiba-tiba ada dasar yang berbeza. Tapi bila kita lihat, dia dah ada penghususan dalam qualification. So jadi kat situ saya rasa itu ialah inisiatif yang baik. Kerajaan dah diorang umumkan perkara yang baru, at the same time diorang ada inisiatif yang bersasar. Maksudnya saya percaya juga, even though orang cakap 1,007 sikit, tapi kita kena fikir long run dia, adakah benda tu akan memberikan kesan yang lebih besar kalau kita buat naik mendadak. Dan saya percaya kat sini yang dah bekerja, kita tahu macam setiap syarikat ada increment sendiri, betul kan? Jadi dekat situ adalah saya rasa inisiatif, saya rasa majikan lah. Macam mana diorang nak cater dengan apa yang inisiatif kerajaan, dengan apa yang mereka boleh providekan dekat golongan anak muda lah. Okey, baik. Mungkin saya boleh tambah apa yang nak cakap tadi. Mungkin ini adalah berkenaan dengan mentaliti lah sebenarnya. So mungkin kerajaan, saya cadangkan kepada kerajaan mungkin boleh menerapkan pendidikan literasi kewangan mungkin di peringkat menengah lagi, macam yang Syah ada cakap tadi melalui Arus Academy. So mereka kena faham, jadi dewasa ni tak indah. Betul. Jadi student dulu, jadi pelajar dulu, kita fikir assignment tak siap.
Yalah, nak bayar buku, nak bayar makan, Betul. nak bayar So college. daripada zaman sekolah menengah, diorang kena sedar lah, okey, jadi dewasa ni memang tak indah. So diorang kena tahu, diorang kena ada hutang yang kena bayar, diorang ada bil, ada mungkin sewa rumah, mungkin kereta, cukai lagi. So mungkin kalau budak sekolah menengah kata, okeylah gaji 1,700 ni cukup lah untuk aku nak survive nanti. Tapi sebenarnya secara hakikatnya tak cukup sebenarnya 1,700 tu kalau tak diuruskan dengan baik. Ya. Okay, semuanya tentang pengurusan, dan selepas ni kita nak move forward ataupun kita nak alih perbincangan kita tentang apa yang boleh kita lakukan tindakan pekerja dan juga majikan dengan kadar kenaikan RM1,700 ini bermula Februari tahun depan. Dan saya nak minta wakil selepas ini untuk jawab kepada mereka yang rasa kenapa tak naik mendadak je, kenapa tak naik terus kepada RM2,000, alang-alang dah naik tu. Semua ini kita akan bincangkan selepas ini di Dialog Anak Muda Astro Awani. Kita rehat dulu sebentar. Hai, kita jumpa lagi kembali di Dialog Anak Muda Astro Awani. Kepada anda yang baru saja menonton, sekarang ini kita sedang membincangkan tentang kadar kenaikan gaji minimum yang sekarang ini ialah RM1,500 dan bermula Februari akan dinaikkan ke RM1,700. Baik, kita nak sambung perbincangan kita tentang kenaikan gaji inilah. Yang ada yang berpendapat alang-alang dah naik gaji itu, kenapa tak naik terus kepada RM2,000? Beza sangat ke naik RM200 dan juga naik RM500? Pandangan anda, kenapa tak boleh naik saja kepada RM2,000? Mungkin Syah ada pandangan tertentu? Bagi saya, lumrah kita tahu tak ada majikan yang nak naikkan gaji dan tak ada pekerja yang tak nak dinaikkan gaji. So di situlah perlunya intervensi ataupun campur tangan kerajaan. Jadi bagi saya untuk isu ini adalah kerajaan dia tak boleh lihat kepada satu pihak sahaja, iaitu pekerja. Tetapi dia juga perlu lihat dari sudut majikan, iaitu majikan tempatan yang baru nak grow, baru nak berkembang company-nya. Majikan yang is a SME company, small enterprise company. So benda-benda macam ni kerajaan perlu titik beratkan, dan setiap kali ada kenaikan gaji mesti akan ada tekanan daripada persatuan syarikat-syarikat tempatan. So benda-benda macam ni mengelak. Saya faham dari sudut kerajaan mereka juga perlu menjaga status mereka untuk seimbanglah, bagi benefit seimbang kepada semua pihak. Dan saya rasa tindakan ni pun 200 pun dah mendapat respon yang kurang baik daripada syarikat-syarikat, apatah lagi jika kita naikkan lebih daripada 200. Sebab seingat saya, Bank Negara Malaysia mencadangkan untuk naikkan minimum gaji ni sehingga 2,000 lebih, 2,700 seingat saya. Wow. So benda-benda macam tu adalah disebabkan statistik data keperluan dan penggunaan kos harian untuk seisi rumah. So bagi saya, kerajaan bermain dengan cara yang masih baik untuk mengawal dan menjaga kepentingan semua pihak. Itu pendapat saya lah. Ya, dan bukan mudah untuk nak jaga perasaan, jaga hati semua pihak, majikan dan pekerja seperti yang disebutkan Syah tadi. Ada harapan yang berbeza, kegembiraan yang berbeza. Okey, bila kita dah sebutkan berkali-kali gaji minimum, okey, ada yang rasa RM200 tu banyak, ada yang rasa RM200 tu alah sikitnya. Hai. Okey, dan memilih untuk tak nak bekerja langsung. Maksudnya tak nak bekerja dengan majikan. Memilih untuk bekerja sendiri, sebab sekarang ni dengan adanya macam-macam atas talian, mereka boleh memulakan perniagaan, mereka rasa boleh jadi YouTuber misalnya. Kalau video banyak views boleh dapat gaji bulanan juga, pendapatan bulanan juga dari aplikasi ataupun platform online. Jadi apa pandangan anda tentang mereka yang rasa okey, gaji RM1,700 sebulan, tak payahlah, baik kerja sendiri, baik kerja dalam ekonomi gig. Ninjin. Okey. Dalam pandangan saya, sebenarnya kita boleh buat macam apa yang negara China dia orang buat. Dia ada satu program dia orang panggil incubator. Alright. Meaning they will
ask all of the entrepreneurs to join into this program, whoever that nak start their own business. Lepas tu dia akan ajar cara dia orang untuk start the business. Okay. Sebab apa? Kalau sekarang ni kita tengok memang kerajaan dah bagi banyak bantuan macam STR semua tu, tapi dia bukan a long term solution. It's like a on and off. So kita kena solvekan solution ni mungkin dengan cara-cara macam ni, bagi like incubator and then naikkan the kadar untuk incubator dan sebagainya. Dia boleh tolong untuk people who want to start a business, they can run a business, and dia ibarat macam you don't only feed them fish, you teach them how to fish. Okey, dan program ni maksudnya menghubungkan antara mereka yang dah ada pengalaman ataupun mereka wish to start ahli perniagaan dan ajar mereka yang baru nak mula perniagaan, maksudnya begitu. Okey, dan saya pasti di Malaysia ada program-program sebegitu, tapi mungkin tak sampai kepada graduan, tak sampai kepada mereka yang memerlukan. Padahal sekarang ni kita dah ada banyak platform, banyak media sosial, setiap daripada kita ada telefon sendiri. Adakah cara pihak tertentu nak mengeluarkan program ataupun inisiatif yang disediakan kerajaan tak cukup bagus lagi untuk nak make sure pelajar ni rasa dah habis universiti, oh okey, ni ada peluang lah kalau nak mula bisnes boleh pergi sini. Pandangan anda macam mana? Adakah cara approach tu belum sampai? Pandangan saya adalah approach kerajaan masih kurang lah bagi saya. Masih formal? Masih formal, mungkin melalui media arus perdana, melalui TV. Sebab anak muda sekarang, mereka jarang tengok TV. Macam saya pun, kalau tengok TV, time saya dekat rumah, mungkin sejam balik kerja, sejam tengok TV, terus tidur. And then, lepas tu, kalau nak dari segi promosi, latihan-latihan seperti yang dah dijalankan oleh kerajaan, mungkin kerajaan boleh menggunakan pempengaruh lah ataupun influencer untuk influence anak-anak muda sekarang, mungkin untuk menyertai latihan yang telah disediakan oleh kerajaan. Jadi, kerajaan need to spend more on the untuk membayar influencer lah untuk mempengaruhi anak-anak muda sekarang. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang Rahim sebutkan, sebab tak adalah mereka pempengaruh ataupun yang mempunyai pengaruh yang kuat, pengikut yang ramai di media sosial, kongsikan tentang jenama, kongsikan tentang produk semata-mata, tetapi kongsikan juga tentang literasi kewangan. Ataupun literasi kewangan ni pemahaman tentang kewangan, kan, cara untuk menguruskan kewangan dengan baik. Okey. Dan adakah tadi kita ada sebutkan tentang di universiti perlu ada subjek tentang pengurusan kewangan, dan di UKM dah pun ada citra, kan? Dan apa lagi cara lain sebab kita nak move forward ni untuk nak didik rakyat kita untuk merasakan walaupun naik RM200, walaupun RM1,700 masih cukup untuk kita teruskan kehidupan kita. Apa yang perlu dilakukan dan siapa yang bertanggungjawab? Macam yang saya cakap tadi lah pada awal yang sebelum ni, mungkin kerajaan boleh mula menerapkan di peringkat sekolah menengah lah, untuk mereka sedar bahawa menjadi dewasa ini tidak indah lah, macam saya cakap tadi. Okay. Kalau saya secara peribadi, tambahan daripada input yang dikongsikan oleh Rahim tadi, saya rasa mungkin inisiatif yang lain kita boleh lihat dari satu sudut yang penting juga, biarpun keuangan tu satu perkara yang utama kita, tapi kita jangan lupa juga tentang keselamatan sosial lah. Okey. Paling penting kita tahu anak-anak muda, mereka ramainya berada dalam industri e-hailing, gig economy, kan. Kalau kat situ kita boleh lihat mungkin mereka mendapat orang kata bayaran yang baik, dan mungkin kita boleh lihat juga, tapi ada satu part of the pekerjaan tu yang terabai, which is keselamatan sosial diorang lah. As in, kalau accident macam ni diorang cover by insurans ke tidak. Perkara-perkara itu yang saya rasa kita patut highlight, bukan sekadar kejar the return of investment, kita buat kerja and then kita dapat bayaran setimpal. Yet keselamatan sosial untuk anak muda pun penting juga, yang saya pastinya kerajaan mungkin sedang berusaha untuk orang kata mencapai satu dasar atau perkara yang mungkin lebih benefitkan kepada anak muda lah. Yang itu saya rasa kita kadang-kadang terlupa aspek keselamatan sosial itu sendirilah. Ya, ada banyak aspek yang perlu diambil berat. Betul. Okey, dan bila kita bercakap tentang kenaikan gaji, tadi Syah di awal perbincangan kita pun ada sebutkan tentang kenaikan harga barang. Bila gaji naik, barang pun naik. Macam mana, Syah?
Okey. Itulah, ini kembali kepada macam yang awal saya cakap tadi, respon orang. Maksudnya bila kita naikkan gaji, harga barang naik. Bagi saya, ini my personal opinion adalah lebih baik harga barang naik daripada gaji tak naik. Lebih baik harga barang naik dan gaji naik daripada harga barang naik dan gaji tak naik. So benda-benda macam tu kita belum ada jaminan lagi bahawa bila naik ni, bila naik gaji minimum terus naik harga barang. Kita tak ada jaminan sebab kalau semua tahu pun masa belanjawan diumumkan berkenaan SST. SST of course akan melibatkan kenaikan harga barang lah. Tetapi SST untuk kali ini dia bersasar di mana harga barang yang kita panggil premium, so-called premium, itu sahaja yang dikenakan SST. Tetapi makanan asas setakat ini belum ada dikenakan cukai SST. So bagi saya benda-benda macam tu itu kita perlu lihat. Bagi saya pelaksanaan gaji minimum ni kita bukan saja lihat naik gaji, tetapi kita perlu lihat dari sudut semua polisi-polisi kerajaan yang berkaitan lah. Tapi bagi saya itu adalah satu perkara yang mungkin atau tak mungkin. So kita kena tunggulah macam tu. Tunggu dan lihat. Kalau betul. Saya boleh tambah apa yang Syah katakan tadi. Saya rasa kita kena lihat juga, maksudnya macam 1,700 mungkin di kawasan luar bandar mereka merasakan cukup dah ni. Harga barang terkawal, masih lagi terkawal. Betul. Dan masih lagi orang kata it's a good start lah naik 200 ni. Ada duit lebih untuk simpanan dan sebagainya. Tapi kalau di kawasan bandar kita boleh lihat biarpun gaji kita stagnan at one point, tapi harga barang tetap naik. Naik. So jadi tak ada kawalan yang saya rasa cukup dalam harga barang naik. Dan dia bukan setakat harga barangan je tau, bukan setakat makanan keperluan asas, tapi perkhidmatan juga makin lama makin meningkat harganya. Betul. So jadi yang itu perlukan pengawalan yang lebih, saya katakan cukuplah untuk pastikan gaji yang naik ini mampu memberi perubahan, at the same time barang-barangan atau perkhidmatan yang kita gunakan masih lagi dikawal. Okey, boleh saya tambah sikit? Okey. Saya berpengalaman bekerja sebab saya berasal dari Sabah. Saya berpengalaman bekerja di Sabah dan di Kuala Lumpur. Bagi saya betul ada perbezaan yang besar jika kita di luar bandar dan juga di bandar, iaitu yang macam kita bincangkan tadilah, iaitu kos rumah. Tetapi bagi saya berkenaan perbelanjaan harian, sebenarnya saya boleh cakap lebih kurang. Macam kita cakap di bandar, kalau kita ambil contoh Kuala Lumpur lah kan, kita cakap mahal dan sebagainya. Bagi saya itu cuma pilihan. Okey. Kalau contoh kita boleh masak setiap hari, kita boleh menjimatkan banyak benda. Sama juga macam kita di luar bandar. Bagi saya itu adalah benda pilihan. Betul, akses kepada benda-benda yang high cost living di Kuala Lumpur ni lebih tinggi. Kita boleh akses, tetapi itu hanyalah pilihan kita. Dan bagi saya, akses kemudahan di kawasan bandar lebih boleh menjimatkan daripada di kawasan luar bandar. Contoh saya boleh bercakap public transportation. Di kawasan luar bandar bukan semua susah kita nak dapat akses yang very efficient untuk kita sampai ke satu tempat, dan kita hanya memang option kita tak naik kereta, tak naik motor, naik bas yang mungkin kita perlu jalan lagi jauh. So di bandar ni kelebihan, contoh kita ada My50 yang kita boleh gunakan di public transport. Itu dah menjimatkan banyak berbanding dengan di luar bandar. So bagi saya betul ada perbezaan, tetapi cara kita menggunakan ataupun living style kita itulah menentukan macam mana kita punya perbelanjaan tu. Okey, baik. Kita tak boleh nak kawal apa yang dah ditetapkan pun oleh pihak lain, tapi cara kita sendiri yang menguruskan keadaan kita. Okey, baik. Dan sudah ataupun akan dilaksanakan pada Februari 2025. Tetapi mereka yang mempunyai pekerja kurang dari 5 pekerja bulan Ogos nanti. Okey, agak-agak tahun bila kita akan terima berita gaji minima dinaikkan kepada RM2,000? Agak-agak bila Malaysia akan bersedia? Saya rasa kalau kita nak terus mengharapkan dia naik from years to years, saya rasa benda tu it's quite risky. Sebab kita kena ingat, kita sangat bergantung kepada pelaburan luar foreign investment. Dan dari situ saya berharapkan peningkatan ni bagus. Cuma dia kena bersasar dan saya harapkan dia lebih long run. Instead of macam, when it comes to politics kan, kita nak satisfied pengundi, penyokong kita dan sebagainya tu,
perlu diketepikan, tapi kita letakkan kepentingan asas utamanya ialah untuk pembangunan negara lah. Itu yang paling penting. Ekonomi, bagi saya, ekonomi kita sekarang ni bagi saya bergerak dengan sangat baik dan ia mungkin ambil masa lagi untuk menyesuaikan. Rata-rata saya percaya ada mungkin segelintir masyarakat akan beranggapan kita masih lagi tiada progres. Tapi bagi saya sendiri, pendapat saya sendiri, saya merasakan kita berada di dalam langkah yang progresif lah. Itu pendapat saya personal. Dan Nadila ada sebutkan peningkatan bersasar kan? Boleh perincikan lagi harapannya, cadangannya? Harapan saya lah, mungkin belanjawan akan datang, mungkin akan menyentuh kenaikan yang bersasar. Mungkin mereka meletakkan inisiatif macam naik sekurang-kurangnya 100 every year. Tapi itu pun saya rasa akan menimbulkan banyak respon-respon daripada majikan. Yang saya percaya ialah kerajaan memang kena ada, orang kata, a good research team yang betul-betul fahamkan macam mana kita nak naikkan gaji minima ni bersasar. Sebab kalau kita tengok rata-rata luar negara, graduan luar negara semuanya, diorang kembali ke Malaysia, diorang dengan harapan yang gaji Malaysia ni dah setaraf dengan apa yang diorang boleh expect dekat luar negara, diorang boleh dapat berapa. Sebab dekat situ pun kita boleh lihat kita punya industrial players pun makin kurang, less kompetitif kalau kita tak ada peningkatan gaji yang bersasar lah. Itu pendapat saya lah. Okey, baik. Dan bagi saya untuk bekerja pun kena ada minatnya juga. Jadi adakah sekarang ni anak muda kita dah rajin bekerja? Sebab sebelum ni banyak juga perbincangan ataupun kritikan yang kata orang muda ni tak nak kerja. Kalau boleh nak kerja yang terus gaji tinggi. Tapi trendnya sekarang, pandangan anda macam mana? Adakah anak muda ni dah okey untuk kerja part time di kedai makan dulu sebelum nak dapat kerja yang gaji setimpal? Pandangan anda? Adakah anak muda sekarang ni dah mula sedar dan rajin untuk bekerja? Bagi pendapat saya lah, disebabkan keperluan semasa, khususnya anak-anak muda seperti yang dikatakan seperti tadi, kita banyak terpengaruh dengan pelbagai trend-trend masa kini kan. Dan apa yang saya boleh katakan, pilihan itu ada terletak kepada individu itu sendiri. Bagaimana mereka memilih untuk melakukan satu pekerjaan. Mungkin kita katakan selepas, seperti saya sendiri, berdasarkan pengalaman saya belajar dalam bidang logistik dan fokus saya bekerja adalah mencari pekerjaan yang berkaitan dengan logistik. Tetapi ada kemungkinan juga apabila kita berada dalam bidang pekerjaan, kita tidak akan dapat memiliki ataupun mendapat pekerjaan seperti yang kita belajar sepanjang kita menjadi seorang student. Dan apa yang saya belajar daripada pengalaman saya sendiri, apa yang saya boleh katakan adalah minat itu penting, tetapi jika ada kesempatan untuk kita belajar sesuatu yang baru, why not we grab the opportunity? Dan dari situ kita akan belajar, dan dari pengalaman yang kita ada juga itu dapat sedikit dapat membantu bagaimana kita mencari point di mana kita perlu bergerak untuk the next step. Okay? Dan minat itu sebenarnya boleh dipupuk dari apa yang kita belajar, sebab saya percaya setiap kita juga, apa yang kita belajar dengan apa yang kita kerjakan mungkin sesuatu yang berbeza. Tetapi dari apa yang kita lalui, itu yang akan kita bawa dari segi pengalaman kita. Dan itu juga dapat memberi kemahiran ataupun skill kepada diri kita sendiri juga lah. Once kita keluar mencari pekerjaan yang lebih baik daripada apa yang kita ada pada saat ini, itu juga membantu dari soft skill dan juga karakter kita, pembentukan. Sebab saya percaya anak-anak muda ini adalah merupakan aset negara. Kalau kita tidak bentuk mereka dari segi pemikiran, dari segi kehidupan mereka pada masa kini, itu juga akan memberi kesan yang tinggi buat negara kita, sebab kita adalah memimpin ataupun ingin memupuk generasi yang dapat menjadi legacy untuk generasi yang akan datang. So kita percaya setiap anak-anak muda yang ada di sini juga, mana tahu satu hari kita juga akan menjadi seorang pemimpin bagi negara. So why not dari sekarang kita perlu memupuk sikap ataupun karakter dalam diri kita sebagai anak muda. Kita boleh membuat pilihan, tapi membuat pilihan tu dengan cara yang bijak, dan apapun peluang yang ada, we grab the opportunity sebab kita anak muda. Anak muda ni dikenali sebagai anak muda yang bersemangat melakukan sesuatu perkara kan. So why not dengan apa yang kita ada, kita pupuk itu dan kita bawa itu untuk ke arah yang lebih baik lah. Dalam kerjaya kita juga. Bagi saya apa yang Sada sebutkan tadi ialah tentang first time ataupun pertama kali nak bekerja ni jangan memilih dulu, sebab mana tahu kalau kerja yang pertama ni akan datangkan minat dan akan tambah baik dari segi skill, komunikasi dan kemahiran. Saya nak tanya pandangan anda tentang macam mana kalau ada majikan yang ambil kesempatan.
yang nak datang bekerja ni betul-betul nak kerja, tapi kelayakan dia ialah ijazah sarjana muda, degree. Tapi dengan gaji minimum RM1,700 ni, itu saja yang dia boleh offer. Pandangan anda, adakah itu adil? Habis degree, pengalaman ni belum ada lagi kalau bekerja. Adakah adil? Bagi saya sendiri, secara jujurnya saya merasakan tidak. Sebab saya merasakan kos pengajian yang saya dah belajar tu dah satu perkara, dan kalau saya ditawarkan dengan gaji 1,700, berkemungkinan memang tidak sama sekali saya akan terima. Sebab saya merasakan saya ada nilai yang tersendiri bagi saya, dan saya percaya kebanyak graduan mungkin akan bersetuju dengan saya, sebab saya merasakan setiap daripada kami sudah tahu apa yang kami ingin capai, to what standard yang kita orang dah ada sebagai graduan. Jadi itu personal opinion saya, yang graduan tidak mungkin akan menerima gaji minimum 1,700 lah. Okey, dan selayaknya untuk mereka yang dah ada degree ataupun ijazah sarjana muda? Faham. Bagi saya memang akan tengok kepada skim yang dasar gaji progresif itulah. So, bagi saya itu sebab itu telah diperhalusi, dan kita boleh lihat comparison dari pelbagai syarikat, kerajaan madani umumkan dasar gaji progresif. Dari situ kita boleh lihat setiap profession memang dah ada standard minimum berapa yang patut mereka terima. So itu pendapat saya lah. Dan minimum tu untuk berapa lama? Sebab ada yang dah bekerja sepanjang 4 tahun, gajinya sama sahaja. Faham. Kalau saya, it all datang balik kepada diri sendirilah. Baik. How you view your career growth. Okay. So, saya percaya dekat sini ada yang dah bekerja juga, Syah and also Sada kan dah kerja. Kita pun mungkin korang pun dah ada macam satu matlamat, okey, career growth saya dalam 2 tahun akan datang berapa saya akan capai. Berapa pekerjaan ni dalam satu level ni bila saya akan meningkat. So saya rasa itu yang penting lah. Tak kisah dalam sektor private ataupun kerajaan, kita boleh lihat kita ada keinginan untuk our personal growth tu kena ada jugalah. Okey, baik. Dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan kita, dan di hujung ni kita pastinya nak dengarkan harapan daripada anak muda, daripada anda semua tentang isu ini, tentang apa yang dibincangkan, kenaikan gaji minimum ke RM1,700. Kita mula dengan Sada dulu secara ringkasnya. Harapan saya sebagai anak muda supaya kerajaan lebih lagi lihat kepada keperluan semasa, bukan semata-mata untuk melakukan demi kepentingan sesetengah individu, tapi melihat secara keseluruhan. Sebab anak-anak muda ni bukan sahaja di kawasan bandar maupun di kawasan luar bandar, khususnya seperti saya dari masyarakat orang asli, dan lebih ramai lagi komuniti saya yang ada di luar bandar, mereka juga memerlukan penumpuan juga di mana dari segi pekerjaan, dan itu apa yang boleh diharapkan adalah dari segi inisiatif kerajaan sendiri bagaimana membantu masyarakat yang bukan sahaja di luar bandar tapi melihat juga masyarakat yang ada di kawasan luar bandar. Baik, Rahim. Harapan saya adalah mungkin untuk kerajaan supaya gaji terus naiklah setiap tahun. Itu memang benda normal lah. Tapi harapan saya untuk anak muda adalah mungkin anak-anak muda akan lebih minat untuk bekerja secara formal lah berbanding dengan gig ekonomi. Kerana itu adalah lebih secure untuk mereka, dan mereka juga boleh nak cakap tadi adalah career growth lah. Mereka mungkin boleh job hopping untuk dapatkan peningkatan atau gaji yang lebih baik. Baik, Lin Jane. Untuk saya rasa untuk golongan belia, kalau diorang nak capai sesuatu, kerajaan kena keluarkan inisiatif yang macam saya cakap tadi. You don't only feed them fish, you have to teach them how to do fishing. Kena latih untuk jangka masa yang panjang juga, bukan short term semata. Ya, betul. Syah. Okey, bagi saya untuk belia ataupun anak muda, kita janganlah bergantung dengan gaji minimum sahaja. Upskill masing-masing diri sendiri untuk kita keluar, untuk kita lebih laku di pasaran. Kita jangan tunggu pasaran yang membantu kita. Kita yang biar pasaran cari kita. Dan bagi saya money is not everything, but everything needs money. Walaupun kita tahu kita ada gaji yang bagus, tapi kita kena pastikan, majikan kena pastikan pekerja itu ada dalam keadaan yang baik, selesa bekerja, dan itu kadang-kadang lebih bermakna daripada duit yang kita terima setiap bulan. Ya, Syah pun sejak dari tadi menekankan tentang kedua-dua pihak lah, tentang pengurusan majikan dan juga pekerja. Last but not the least, Nadilah.
Bagi saya sangat menyokong inisiatif kita naikkan gaji bersasar ini, dan harapan saya sendiri untuk graduan dan saya sendiri juga untuk kita mendapatkan pekerjaan yang setimpal dengan apa yang kita sudah pelajari, dengan bidang apa yang kita ada, sebab saya percaya kita kekurangan pakar ataupun kita bergantung lebih banyak kepada orang kata pekerja luar negara atau pekerja asing untuk buruh, terutamanya dalam sektor buruh. Mungkin dengan kenaikan ini, ia akan membantu juga anak-anak muda untuk menceburi bidang buruh inilah. So kita tak bergantung sangat kepada pekerja asing. Dan saya merasakan mungkin apabila gaji ni naik, kerajaan juga kena ambil inisiatif yang lebih ketat lah. Macam saya cakap tadi, pengawalan harga barang, kos operasi dan sebagainya. Dan at the same time, kita kena tengok majikan lah. Macam mana diorang nak manage dengan kenaikan ini, adakah like workload pekerja akan bertambah juga. So ini something yang saya rasa perlu diperhalusi lah agar semua pihak terjaga. Baik, terima kasih Nadilah, terima kasih Syah, Lin Jin, Rahim dan juga Sada. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda di Dialog Anak Muda Astro Awani, dan pastinya setiap kali episod Dialog Anak Muda kita harapkan cadangan yang baik, cadangan yang bernas ini didengari, dan harapnya tentang hal gaji minimum yang dinaikkan ini akan diuruskan dengan baik oleh majikan dan juga oleh pekerja, dan harapnya kerajaan akan terus memberikan berita-berita yang baik buat kita semua rakyat Malaysia. Jadi sekian saja dari kami di Dialog Anak Muda Astro Awani. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.